主所爱的弟兄姐妹们，早上好！好，平安，平安，大家都好吗？好，感谢上帝，我们还有机会能在空中见面。来吧，在这么美好的一个上午，我们要好好的欣赏、感恩神的作为，感恩上帝赐给我们的太阳、雨水、飞鸟、新鲜的空气等等。愿我们不断的崇拜我们的神，我们的阿爸父神。来吧，我们一起来敞开我们的心，赞美我们的神。凡有气息的，都要赞美我们的神。都要赞美他，让赞美中四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。让赞美中四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。赞美中四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。让赞美中四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。赞美中四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。赞美中四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。哈利路亚，感谢主，我们一起来祷告。主耶稣，我们感谢你，我们赞美你的美名，我们赞美你的伟大。主啊，在这个早上，你还给我们机会，我们能来到你的面前，我们一起来敬拜你，一起来赞美你。主，让我们的赞美和敬拜都能讨你的喜悦。求你带领我们的团契
从头到尾。我们把今天早上的团契交在你的大能手中，奉靠耶稣基督的名求的，阿们。弟兄姐妹，我们所敬拜的神是圣洁的神，是公义的神，是活的神，是我们的救赎主。宇宙万物都要称颂他的圣名，称颂他的荣耀。来吧，我们用一首诗歌来传扬我们上帝的荣耀，让每一个人都能听到上帝的美好，上帝的荣耀，还得到他的救恩。唱新歌，全地都要向耶和华歌唱，要向耶和华歌唱，称颂他的名，他的名，天天传扬他的救恩，天天传扬他的救恩，在列邦中述说他的荣耀，嘿嘿，在万民中述说他的奇事。以耶和华为大，当受极大的赞美，他在万神之上，当受敬畏。你们要向耶和华唱新歌，全地都要向耶和华歌唱，要向耶和华歌唱，称颂他的名，他的名，天天传扬他的救恩，天天传扬他的救恩，在列邦中述说他的荣耀，嘿嘿，在万民中述说他的奇事，以耶和华为大，当受极大的赞美，他在万神之上，当受敬畏。在家里的弟兄姐妹们，我们一起来拍手赞美我们的神。你们要向耶和华唱新歌，全地都要向耶和华歌唱，要向耶和华歌唱，称颂他的名，他的名，天天传扬他的救恩，天天传扬他的救恩，在列邦中述说他的荣耀，嘿嘿，在万民中述说他的奇事，以耶和华为大，当受极大的赞美，他在万神之上，当受敬畏。感谢我们的上帝，来吧，我们要天天记住，天天来传扬神的话，传扬我们上帝的美名。弟兄姐妹，现在我们要预备我们的心来听神的话，求神赐给我们温柔受教的心，愿神的话可以成就在我们每一个人的身上。身上，我愿顺服仰望，愿你的话
助我们，给我们力量，能行神的话语，让我们每一天的生活中都能讨神的喜悦。你的话而行，照你的话而行。亲爱的弟兄姐妹，大家好。Saudara-saudara yang terkasih, Shalom. 这个时候我们要预备心来听神的话。 Kita mau persiapkan hati kita saat ini untuk mendengar firman Tuhan. 来，我们先做一个祷告。 Mari kita berdoa lebih dahulu. 天父，我们在你面前预备了我们的心， Bapa, kami datang ke hadapan Tuhan mempersiapkan hati kami. 求你自己对我们每个人说话。 Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap dari kami. 我们把你两位的使女交在你的手中。 Kami serahkan kedua hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. 主啊，求你使用我们， Pakailah kami Tuhan. 让我们能够传讲、能够翻译的，成为众弟兄姐妹的祝福。 Supaya apa yang kami katakan, apa yang kami terjemahkan menjadi berkat untuk saudara-saudara kami. 主也帮助在家里的每一位弟兄姐妹， Bantulah juga Tuhan setiap saudara kami ada di rumah. 让他们能够专心来听神的话。 Supaya mereka bisa berkonsentrasi mendengarkan firman 我 Tuhan. 们如此祷告，是奉靠耶稣基督的名。 Demikianlah kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. 那弟兄姐妹，今天我要跟大家来分享，就是关于主祷文。 Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan membagikan dengan saudara satu topik mengenai doa Bapa kami. 今天开始，一直到轮到我讲到的话呢，我就要用系列的方法来讲主祷文。 Mulai hari ini saudara, sampai giliran saya berkhotbah lagi, saya akan membahas secara ringkas tentang doa Bapa kami. berseri 呀， Berseri. 所以弟兄姐妹，如果你仔细来听哦，你可以把它记下来。每一次的我讲到，就是讲到主祷文。 Nah, silakan saudara, jika Anda ingin membuat catatan, setiap kali giliran saya berkhotbah, saya akan berlanjut berseri membahas tentang doa Bapa kami. 我盼望在今年
这一系列的主导文呢能够讲完。 Saya berharap sepanjang tahun ini seri tentang doa Bapa kami bisa selesai dikotbahkan. 所以今天开始就借着主导文的祷告来更新自己。 Nah, hari ini kita mulai dengan bagaimana memperbaharui diri kita sendiri melalui doa Bapa kami. 有大部分的基督徒，他们都很熟悉，并且能够背主导文，包括我在内。 Sebagian besar dari kita sangat familiar sekali dengan doa Bapa kami, bahkan bisa menghafalnya dengan baik, termasuk saya sendiri. 我还做平信徒的时候呢， Ketika saya baru menjadi orang Kristen, 我也能够读，我也能够唱，我也能够背主导文。 saya bisa membaca, saya bisa bernyanyi, saya bisa menghafal doa Bapa kami. 但是呢，这一篇主导文呢，有多少对我能够认识它的内容？ Tapi berapa jauh saya bisa memahami isi intisari dari doa Bapa kami ini? 我也不知道弟兄姐妹怎么样。 Saya juga tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian. 盼望借着每一次我讲到来讲主导文的时候， Saya harap melalui setiap kali saya bicarakan tentang doa Bapa kami ini, 我希望我们大家能够更深的进一步关于这个主导文的祷告， saya berharap kita bisa mengerti selangkah lagi lebih maju tentang doa Bapa kami ini. 好让我们不单单能够唱、能够读、能够背，我们也更加的了解它的内容。 Supaya kita tidak saja bisa membaca, bisa memahami, bisa menyanyi, bisa menghafal, tapi kita bisa menerapkannya, mengerti lebih jauh lagi. 让我今天单单用中文的圣经来读一篇主导文。 Hari ini saya akan membaca bagian doa Bapa kami ini hanya dalam bahasa Mandarin. 马太福音第6章第9节到13节这样说。 Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ke-13 demikian berkata. 所以你们祷告要这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。 Amin. 早起的教会的领袖们啊，他们称主祷文是信徒生活的法则。 Pemimpin-pemimpin gereja di masa awal menerapkan doa Bapa kami ini menganggapnya sebagai satu peraturan, suatu undang-undang. 是信徒生活呀，生活的法则。 Peraturan undang-undang dalam kehidupan orang Kristen. 换句话说，是多么的重要。 Dengan kata lain, betapa pentingnya doa Bapa kami ini. 但是很可惜，我们很少停下来专心来默想它所隐藏的意义。 Tapi sayang sekali kita jarang mendalami, memahami dengan begitu baik isi dari doa Bapa kami ini. 我们也很少去追求我们明白其中所含的真理。 Kita juga jarang berusaha mohon untuk memahami baik-baik isinya. 所以呢，我们就会舍弃了主借着这个祈祷文，主借着这个主导文所要赏赐给我们的恩典。 Sehingga kita bisa kehilangan berkat yang justru mau diberikan melalui doa Bapa kami ini. 我们成为上帝的孩子， Setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, 我们应该更加的努力来追求明白主导文的本质跟它的含义。 kita harus lebih sungguh lagi untuk memahami prinsip dan makna dari dasar dan makna dari doa Bapa kami ini. 而且我们要衷心的实现这个主导文的内容。 Bahkan kita harus sungguh-sungguh berusaha memahami, mengerti intisari dari doa Bapa kami ini. mempraktekkannya juga ya. Mempraktekkan doa Bapa 借 kami. 着它来更新我们自己的观念跟我们的行为。 Supaya dia bisa memperbaharui hidup kita melalui perilaku kita. 所以我们要看主导文，第一，祈祷的重要。 Mari pertama-tama kita melihat pentingnya berdoa. 我们要看路加11章第1节，在这里，主耶稣在一个地方祷告，祷告完了，
有一个门徒对他说：“主教导我们祷告，好像约翰教导他的门徒。” Mari kita melihat dari Lukas pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." 在这里有一个门徒来到主耶稣的面前， Pada saat itu ada seorang murid Tuhan datang ke hadapan Tuhan. 他要求主耶稣教导他们，就是门徒啊，教导他们能够祷告。 Dia mohon kepada Tuhan supaya mengajar murid-muridnya bagaimana berdoa. 这是一种很特殊的要求， Sepertinya permohonan yang sangat sederhana, yang yang khusus sangat khusus. 呀，因为他们没有求耶稣给他们医病的能力。 Karena mereka bukannya meminta Tuhan ini memberikan satu kuasa, 医病， kuasa menyembuhkan, Ya. menyembuhkan, kuasa untuk menyembuhkan. 也没有要求耶稣教导他们怎么样来用他们的嘴巴来讲道， Mereka juga tidak minta Tuhan untuk memberikan mereka kemampuan untuk berkhotbah. 就是讲道的口才，他们没有要求， Mereka tidak minta kemampuan luar biasa untuk berkhotbah. 他们也没有要求主耶稣给他们讲方言的恩赐。 Dia juga tidak meminta Tuhan untuk memberikan mereka anugerah untuk bernubuat. berbahasa Berbahasa roh ya. roh. 但是呢，他们切求主耶稣教导他们应该怎么样用悟性来祷告。 Tapi mereka justru mohon kepada Tuhan bagaimana untuk bisa berdoa. 因为他们发现祷告是耶稣能力的泉源， Karena mereka menyadari bahwa doa ini sebenarnya sumber kekuatan Tuhan Yesus. 所以呢，他们很愿意，并且很想能够祷告， Karena itu mereka sangat ingin untuk bisa berdoa. 因为借着真诚的祷告能够改变自己， Karena melalui doa yang tulus yang sungguh-sungguh dapat mengubah kehidupan. 借着真诚的祷告能够改变家庭，能够改变社会。 Melalui doa yang sungguh-sungguh yang benar ini bisa mengubah keluarga, bisa mengubah masyarakat. 而且借着真诚的祷告，能够使人过着我们在地上好像在天上的生活。 Bahkan melalui doa yang sungguh-sungguh ini yang benar ini kita bisa mengubah kehidupan di bumi ini seperti kehidupan di surga. 曾经有一个神的仆人，将今天的基督徒祷告的生活分成7类。 Ada seorang pengkhotbah yang membagi 7 jenis kehidupan doa orang Kristen. 我们一个一个来看。 Mari kita lihat satu persatu. 第一，他说不祷告。 Yang pertama adalah jenis orang yang tidak berdoa. 哦，这个人信了主很久， Orang ini sudah percaya begitu lama, 但是从来就没有真正的向上帝说话，向上帝祷告。 tetapi sejak awal tidak pernah sungguh-sungguh berbicara berdoa kepada Tuhan. 这个是第一种啊。 Ini adalah jenis yang 第 pertama. 二种的不常祷告， Kelompok yang kedua adalah orang yang jarang berdoa. 这个基督徒呢，他除了3餐吃饭、早晚祷告几句话以外，没有别的话好讲了。 Kelompok seperti ini, orang ini selain berdoa 3 kali sebelum makan, pagi siang malam, dia tidak berdoa lagi. 这样的基督徒可能很多。 Mungkin banyak orang-orang Kristen yang seperti ini. 第三，我们看怎么样？不会祷告， Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang tidak bisa berdoa. 他们在祷告的方面没有操练。 Mereka tidak pernah melatih bagaimana berdoa. 所以，当他们有开什么机会，他们常常都请别人来祷告。 Karena itu ketika mereka mau memulai membuka sesuatu, mereka pasti mengundang orang Kristen lain 他们 untuk 不要自己 mendoakan. 祷告。 Mereka tidak mau berdoa sendiri. 这样的基督徒，他的灵命停止在幼稚园的阶段。 Orang Kristen seperti ini menempatkan TK tekadnya pada orang lain. Ya, jadi orang yang semacam ini ya, yang nggak bisa berdoa, tingkat rohaninya itu seperti taman TK. kanak-kanak ya. Nah, 第四呢，不知道怎么样来祷告。 Kelompok yang keempat ini tidak tahu bagaimana harus berdoa. 有人在教会已经很久了， Ada orang yang sudah lama di gereja, 很多时候有机会祷告，
sebenarnya punya banyak kesempatan untuk berdoa. 他也祷告， Dia juga ikut berdoa. 但是你听起来的时候， Tapi ketika kita berhenti, 他的祷告好像演讲。pidato， doanya itu seperti sedang berpidato. 好像正在读报告， Seperti sedang membacakan berita. 这都不是祷告。 Ini bukanlah doa. 第五，不在灵里祷告， Yang kelima, kelompok yang tidak berdoa dalam roh. 有嘴巴但是没有心祷告， Punya mulut namun tidak punya hati untuk berdoa. 这样的祷告呢，成了习惯和意识，没有圣灵的引导与感动在他的里面。 Doa seperti ini hanya seperti kebiasaan, tidak ada gerakan Roh Kudus di dalamnya. Ya, hanya merupakan kebiasaan ritual biasa。第六，我们看不服真理的祷告， Yang keenam adalah kelompok doa yang tidak sesuai dengan kebenaran. 对圣经的真理缺少，并且很少认识，在祷告上，所以他常常会偏差。 Dalam doanya ini sedikit sekali berkaitan dengan kebenaran dalam firman Tuhan, sehingga apa yang dikatakan ini sepertinya keliru, menyimpang. 第七， Yang 不住 ketujuh, 的祷告， yang ketujuh adalah kelompok yang berdoa dengan tidak berhenti-henti. 这种基督徒的祷告就好像身体的呼吸，非常的自然。 Doa yang seperti ini seperti doa ini adalah kehidupan, terus-menerus tidak ada hentinya. 他的身体的呼吸， Nafas kehidupan, sepertinya sebagai nafas kehidupan. 他不断的， Dia tidak henti-hentinya. 一定也是很迫切的。sangat mendesak Pasti sangat mendesak. 呀。他的祷告就是一直不住的祷告。 Permohonannya ini adalah satu permohonan yang terus-menerus. 亲爱的弟兄姐妹，我不知道我们是哪一类的基督徒， Saya tidak tahu saudara masuk kelompok yang manakah kita ini. 并且我们有没有看到祷告的重要？ Bahkan apakah kita bisa melihat pentingnya berdoa itu? 祷告就是与天父商量。 Doa ini adalah satu hubungan dengan Allah. 我们有没有常常跟我们的天父要商量一件事，要商量什么事？ Apakah kita punya keinginan untuk berbicara, untuk berbagi dengan, mengadu dengan Tuhan, berunding dengan Tuhan? 啊，我们说上帝是无所不知的， Kita katakan bahwa Allah ini maha tahu, 上帝是无所不在的， Allah ini maha hadir, 无所不能的。 Allah maha kuasa. 如果我们说我们的上帝是无所的一切， Jika kita katakan bahwa Allah kita maha segalanya ini, 为什么我们凡事我们不要与上帝商量呢？ kalau begitu mengapa kita tidak mau berunding tentang segala sesuatu kepada Allah 为什么 itu? 我们不要跟他要讲什么，跟他商量一下？ Mengapa kita tidak mau berdiskusi, berbahas dengan Tuhan? 有不少的基督徒常常会这样的问： Tidak sedikit orang Kristen yang bertanya demikian. 为什么在我的生活中没有喜乐呢？ Mengapa tidak ada sukacita dalam hidup saya? 为什么我不能够改掉我暴躁的脾气呢？ Mengapa saya tidak bisa menghilangkan emosi marah saya ini? 为什么我的工作都不顺利呢？ Mengapa pekerjaan saya tidak lancar? 为什么我的信心不能成长呢？ Mengapa iman saya tidak bisa bertumbuh? 很多为什么？ Begitu banyak pertanyaan mengapa dan mengapa. 上帝回答说： Apa yang Tuhan mau jawab? 啊，你们得不到， Nah, tentu saja kalian tidak 是因 mendapatkannya. 为你们不求。 Karena kamu tidak memohon, tidak meminta. 哎，不是我说的哦， Ini bukan saya yang katakan. 是雅各书第4章第2节那边讲的哦。 Tapi di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang kedua. 我要比例一个例子， Saya mau memberi satu contoh. 比如说有强盗进到我们的房子， Misalnya ada perampok masuk ke dalam rumah kita. 这个强盗啊，为了要顺利达到他要抢的目的， Tujuan dia adalah untuk merampok. 第一，他先把家里的人用绳子给他绑起来， Dia pertama kali dia akan mengikat semua orang di dalam rumah itu. 然后呢，他要用布也好，用纸也好，也堵住家里人的口，
Dia mau pakai kertas atau kain untuk menutup mulut penghuni rumah ini. 以后呢，他才随心使意来做他要拿屋子里面一切的东西。 Baru kemudian dengan leluasa dia bisa mengambil semua barang yang dalam rumah itu. 魔鬼啊，他来，他要夺取基督徒属灵的福分啊，就是这样。 Demikianlah cara iblis juga untuk menghancurkan manusia. 他要抢夺人的灵魂，也是要以忙碌的工作和生活将人紧紧的来捆绑。 Dia mau merampok hidup manusia ini dengan cara mengikat manusia dengan segala kesibukan di dalam dunia ini. 使人没有办法来亲近上帝。 Nah, manusia di dalam dunia ini sepertinya tidak ada daya untuk mendekat kepada Tuhan. 所以这个魔鬼啊，让这些人啊没有办法来亲近上帝。 Demikianlah cara iblis membuat supaya manusia ini tidak bisa datang mendekat kepada Allah. 他也塞住了或者堵住了基督徒的口， Dia juga menyumbat mulut orang Kristen ini. 使这些基督徒啊不愿意，没有办法，也不想，也不愿意向上帝祷告。 Nah, sehingga orang Kristen yang tersumbat seperti ini, dia tidak ingin, tidak mau, tidak bersedia berbicara dengan Tuhan. 很多的时候，我们会发现，我们会看到基督徒如果舍弃了见证， Seringkali kita melihat, menyaksikan orang Kristen tidak lagi sanggup bersaksi. 常常是那些在聚会上、在灵修上、在祷告上失败的人。 Seringkali di dalam kebaktian, dalam ibadah, orang-orang yang gagal 不能够做见证的 tidak 人， bisa memberi kesaksian. 他们没有好的灵命啊，就是没有在祷告，没有在领袖上，没有在聚会上好好的来实践他们的做法。 Mereka tidak menggunakan baik-baik kesempatan yang ada dalam ibadah, dalam persekutuan, dalam kepemimpinan. 所以他们也是在祷告上失败的人。 Sehingga mereka juga adalah orang yang gagal dalam hal berdoa. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara sekalian yang 让我 terkasih, 们来彼此的勉励， mari kita bersama-sama berusaha. 我们勉励哈，Kita saling mendorong 成为借着不住祷告而且蒙福的人。 menjadi orang yang tidak henti-hentinya berdoa dan diberkati. 这是刚才祷告的重要。 Inilah tadi pentingnya berdoa. 第二，我们要看祷告的内容， Yang kedua, mari kita melihat apakah isi dari doa itu. 因为门徒的要求， Karena permohonan dari para murid, 所以呢，耶稣就教导了这一篇的祷告文给他的门徒。 maka Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. 这个祷告文是短短的几句话而已， Doa Bapa kami ini sebenarnya singkat saja, 却是包着含义。 tapi maknanya begitu dalam. 信仰的对象， Targetnya objek daripada iman objek daripada- kepercayaannya, 信仰的内容， intisari daripada kehidupan, 生活的方向， pola kehidupan di dalam dunia ini. juga arah ya, Juga arah arah. hidupnya ini itu melalui doa ya. Nah, 生活的原则和动力， Prinsip dalam kehidupan ini, prinsip dan dinamika hidup prinsip dan kita. dinamika hidup. 如果我们熟悉这一段的主导文， Jika kita mendasarkannya kepada doa Bapa kami ini, 并且我们能够忠诚的来实践它， nah kita akan bisa menerapkannya. 呀，我们的生活会有很大的改变。 Maka hidup kita akan banyak berubah. 我不知道你相信吗？ Saya tidak tahu apakah Anda percaya 但是 hal 我 ini. 自己已经经历了。 Tapi saya sendiri sudah mengalaminya. 所以我经历了，我也希望大家也能够好像我一样的经历祷告或者主导文的内容。 Karena saya sendiri sudah mengalaminya, saya ingin saudara juga mengalami intisari dari doa Bapa kami ini. 有一篇这个灵修的短文，很短呀，它能够给我们解释主导文的内容。 Ada satu bahan renungan yang dibuat oleh seorang pengkhotbah tentang intisari dari doa Bapa kami ini. 他说：“当我们用这个
教导的主导文来祷告的时候， Dia berkata ketika kita menggunakan doa Bapa kami untuk berdoa, 就是主耶稣教导门徒的祷告文。 yaitu doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para muridnya. 他说他的内容是这样哈， Inilah intisarinya. 有好多的计划，有好多计划 Ada banyak poin-poin. 呀。第一，他说 Yang pertama dia katakan, 如果我们在生活上我们不能够跟别人和睦， jika di dalam kehidupan kita ini kita tidak bisa berdamai dengan sesama, 并且如果我们在生活上我们没有跟我们的属灵弟兄姐妹有很好的交通， jika kita tidak mempunyai kedamaian, tidak bisa berdiskusi bersama dengan saudara-saudara seiman, 我们就不能够说我们， kita tidak bisa berkata kami. 明白吗？ Apakah saudara mengerti? 意思说，在这里我们祷告的时候，我们不是说我们在天上的父吗？ Bukankah ketika kita berdoa kita berkata doa Bapa kami yang ada di dalam surga? 但是如果我们在生活上，我们就跟别人不和谐，我们也没有跟我们在属灵里面的弟兄姐妹能够有很好的生活，我们怎么样能够祷告说我们在天上的父？这个我们啊， Namun jika di dalam kehidupan kita ini sehari-hari kita tidak bisa berdamai, tidak ada dalam keadaan yang harmonis dengan orang lain, dengan saudara-saudara kita seiman, bagaimana kita bisa berkata Bapa kami yang di surga? Kata kami di sini. 那这就是它的含义。 Inilah maknanya. 第二，他说，如果我们在日常生活中，我们在日常生活中，我们不能够来证明与上帝有美好的关系。 Poin yang kedua saudara, jika dalam kehidupan kita sehari-hari ini kita tidak bisa mencerminkan hubungan yang baik dengan Tuhan, 我们怎么样能够说父？我们怎么样能够叫他父？ bagaimana kita bisa mengatakan Bapa kami, Bapa? 第三， Poin yang ketiga, 他说，如果我们单单注意地上的事， yang ketiga jika kita hanya memperhatikan hal-hal yang di bumi ini, 我们没有把财宝积存在天上， kita tidak menyimpan harta kita di surga, 我们还能够说吗？在天上的父， apakah kita bisa berkata Bapa kami yang ada di dalam surga? 就是说我们在天上的父，我们常常这样说。 Kita seringkali berdoa Bapa kami yang ada di dalam surga. 如果我们单单注意世上的事， Jika kita cuma melulu memperhatikan pada hal-hal yang ada di bumi, 就是等于我们不配称他在天上的父。 sama saja dengan mengatakan artinya kita tidak layak menyebut Bapa yang di surga. 接下来， Berikutnya, 如果我们奉主的名来祈祷，但是我们的身体、我们的生活却不圣洁， jika kita memohon dalam nama Tuhan, namun hidup kita ini tidak kudus, tidak bersih, 那么我们就不能够说尊你的名为圣。 maka kita tidak bisa mengatakan dikuduskanlah namamu. 呀，我们祷告，但是我们的身体、我们的生活都不圣洁，我们怎么样能够说呢？尊你的名来为圣。 Kita berdoa namun kehidupan kita ini tidak kudus, bagaimana kita bisa berkata dikuduskanlah namamu? 第五， Poin yang kelima, 如果我们没有尽力让天国快快的来临， jika kita tidak pernah mengalami supaya kerajaan Allah itu segera datang ke bumi, 我们就不能够说愿你的国降临。 maka kita tidak bisa mengatakan datanglah kerajaanmu. 如果我们没有尽力自己，能够让这个天国能够快一点来到世界上。 Nah, jika kita tidak bisa mengatakan, tidak bisa mengalami sendiri, maka kita tidak bisa mengatakan datanglah kerajaanmu 怎 lebih 么 cepat. 样我们能够祷告说愿你的国降临？ Bagaimana kita bisa berdoa berkata datanglah kerajaanmu? 第六，他 Poin yang 说 keenam, 如果我们怀疑、我们讨厌、我们不服从神在我们身上的旨意，我们要照着自己的旨意。 yang keenam, jika kita
tidak bersedia mentaati, menerima, kita tidak suka ketetapan-ketetapan Tuhan, 我们怀疑，我们讨厌，我们不喜欢， kita benci, kita tidak suka. 我们还能够说吗？愿你的旨意行在地上，好像行在天上。 Apakah kita masih bisa berkata jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga? 第七，我们如果不打算来奉献一切的来侍奉主， Yang ketujuh, jika kita berhitung-hitung apa yang kita bisa layani, yang kita bisa berikan, 我们还 persembahkan. 能够说吗？愿你的旨意行在地上，如同行在天上。 Apakah kita masih bisa berkata, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di 我们 surga? 一点都不要，我们侍奉也不要，奉献也不要，参与也不要。 Sedikit pun kita tidak mau berpartisipasi, tidak mau melayani, tidak mau memberi 我们一 persembahan. 定不配的来说，让你的旨意行在地上，好像行在天上。 Kita sama sekali tidak layak berkata, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. 第八， Yang kedelapan, 如果我们的生活习惯仍然是旧人的样式， jika kehidupan kita ini sama seperti kehidupan orang-orang yang lama, 或者我们照着还是老我的生活， kita masih menghidupi hidup kita yang lama. 我们跟人交往的时候常常不老实， Ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita sering tidak jujur. 我们讲骗话， Kita bicara dusta. 我们做生意的我们也不老实。 Kita juga tidak jujur ketika berdagang. 那么我们还能够说吗？我日用的饮食，今日赐给我们。 Masih bisakah kita berkatakan, berikanlah kepada kami makanan kami pada hari ini? 第九， Poin yang ke-9. 如果我的心里对谁仍然还有仇恨，还有不喜欢， Jika dalam hati kita ini masih menyimpan kebencian, ketidaksukaan, 我跟他还有仇恨， saya masih punya kebencian, dendam dengan orang ini, 我就不能够说了。 Saya juga 免我们的债，好像我们免了人的债。 kita juga tidak bisa berkata, ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang lain, kesalahan orang lain. 如果我故意让我自己去受引诱， Jika saya tahu saya ini sengaja melakukan 受引诱呀， menghadapi pencobaan, godaan. jika kita menghadapi pencobaan, 呀，如果我们自己很故意的哈，我们 Jika 故意啊，没关系，我故意受引诱， jika kita sengaja menjatuhkan diri kita dalam pencobaan, 那么我们还能够祷告说，不要叫我们遇见试探吗？ apakah kita masih dapat berdoa, hindarkanlah kami dari 不能 pencobaan? 够。 Tidak bisa. 11， Ke-11, 如果我们不愿意用祷告来进行属灵的征战， jika kita tidak mau menggunakan doa ini membangkitkan kerohanian kita untuk peperangan rohani， untuk peperangan rohani, 那么我们就不能够说了，求主救我脱离凶恶， maka kita tidak bisa berkata, lepaskanlah kami dari yang jahat. 因为我们不愿意用祷告来实行属灵的征战。 Karena kita tidak mau menggunakan doa ini sebagai alat untuk berperang secara rohani. 第12， Yang ke-12, 如果我们不能尽我们对主的忠心来顺服主， jika kita tidak mau beriman, merendahkan taat kepada Tuhan, 如果我们害怕人家讥笑我们， jika kita takut orang mentertawakan kita, 如果我们只有追求自己的名誉和地位， jika kita hanya memperhatikan demi harkat dan martabat kita, 那么我们也不能够说， maka kita juga tidak bisa berkata, 愿你的国度、权柄、荣耀全是你的。 biarlah kerajaan, kuasa, dan kehormatan adalah milik Tuhan. 我们都要自己抢自己的地位、名誉。 Kita hanya memperhatikan kedudukan dan posisi 那么我 kita. 们的祷告说：主啊，愿你的权柄、愿你的荣耀、国度都是你的。 Padahal kita berdoa kuasa, kemuliaan, dan hormat segalanya milik Tuhan. 最后， Yang terakhir, 如果我们的眼睛、我们的看法对世界的看法跟我们的想法都是为了世上能够朽坏的事和事物， jika cara pandang kita adalah semata-mata memandang pada hal-hal yang ada di bumi ini, demi hal-hal yang ada di bumi ini, 能够朽坏的东西， merusak hal-hal itu, 我们就不能够说
直到永远。 maka kita tidak bisa berkata sampai selama-lamanya. 我们的祷告最后不是说吗？直到永远。 Bukankah di akhir doa itu kita mengatakan sampai selamanya? 我们自己的想法，我们的眼界，我们都是为了世上能够坏的东西。 Karena pandangan kita ini hanya pada hal-hal yang fana di dunia ini. 哪里能够说呢？直到永远。 Bagaimana kita bisa berkata sampai selama-lamanya? 哇，我感觉到第这个13样他所讲的，我感觉到我是很阿门的。 Saya melihat ketika saya membaca ke-13 poin ini saya rasakan sungguh benar. Amin. 所以我也是要去追求，要去明白这个内容。 Karena itu saya juga mohon supaya saya bisa mengerti, memahami intisari dari doa Bapa 我也 kami. 希望弟兄姐妹们也能够，当我们念主祷文的时候，现在不单单我们在天上的父，愿你的名尊你的名为圣，不是这样。 Saya juga berharap saudara setelah ini ketika kita membaca menyebutkan doa Bapa kami itu tidak hanya sekedar kata-kata yang diucapkan Bapa kami yang di surga dikuduskanlah 但是 namamu 我 dan 们要 selanjutnya. 真心的来运用这个主祷文。 Tapi kita mau sungguh-sungguh serius menggunakan setiap kalimat dalam doa ini. 如果我们愿意学习，我们能够真心来善用这个主祷文啊。 Jika kita mau belajar berdoa, belajar sungguh-sungguh menggunakan setiap kalimat dari doa ini, 我保证，我们大家的灵命都能够成长。 saya menjamin kehidupan rohani kita pasti akan bertumbuh. 特别在我们祷告的事上， Terutama dalam hal berdoa. 以及跟人际关系呢有很大的改变。 Akan ada perubahan yang besar dalam hal hubungan relasi dengan sesama. 当我们对一个人不喜欢，我们也仇恨，我们很讨厌他，我们明白这个祷告主祷文的内容，我们就会有改变。 Ketika kita sedang membenci, tidak suka kepada seseorang, namun kita mengerti, memahami prinsip isi dari doa Bapa kami ini, pasti akan ada perubahan. 亲爱的弟兄姐妹，我也正在学习， Saudara-saudara sekalian yang terkasih, saya juga sedang belajar. 让我们大家都来学习。 Mari kita sama-sama belajar. 我们要看到第三， Mari kita melihat poin yang ketiga, 祷告的原则。 prinsip doa. 我们常常也不太明白，其实祷告有什么原则？ Seringkali kita juga tidak mengerti ada prinsip apa dalam doa. 最主要的，我一天3餐祷告就好了。 Yang penting saya sudah berdoa 3 kali sehari itu sudah cukup. 主耶稣在这里所教导的主祷文， Doa Bapa kami yang diajarkan Yesus di sini, 要启示我们在祷告的时候， ketika kita berdoa, 要除了我们需要有信心， boleh menunjukkan 除了需要有信心selain menyampaikan kebutuhan kita, 我们有这个信心呀， kita punya iman, 我们有诚实的心， kita punya iman yang tulus, 我们也是要专心， kita juga harus 并且 berkonsentrasi, 我们也需要知道明白这个祷告的原则。 tapi kita juga harus tahu prinsip-prinsip dalam berdoa. 所以我们要看有几项 Mari kita melihat beberapa hal. 祷告呀。首先，第一，祷告需要简短。 Yang pertama, berdoa itu singkat saja. 主耶稣所教导门徒的祷告文啊， Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada muridnya 没有超过100个字。 tidak melebihi 100 kata 中文呀，中文 dalam bahasa Mandarin. 这有97个字。 Hanya ada 97 kata. 我要给大家作业，等下你听好了道，你就算呀，算你的圣经里面的祷告有几个字。 Nah, saya memberi PR kepada saudara nanti setelah khotbah ini selesai, silakan saudara menghitung ada berapa kata, berapa huruf dalam doa Bapa kami. 这里提醒我们，祷告在乎内容，不是长短。 Hal ini mengingatkan kita bahwa sebenarnya prinsip dalam doa itu adalah doa tidak perlu panjang, singkat saja. 只有它的内容丰富就够了。 Yang penting ada intisarinya tercantum di dalam sana sudah cukup. 但是这里并不是说每一个人在个人的领袖中，不可以有很长的时间来祷告，不是呀。 Bukan juga berarti bahwa kita tidak boleh menggunakan waktu yang panjang untuk berdoa. Bukan demikian saudara. 特别在我们领袖的时候， Terutama dalam saat teduh kita. 但是如果我们在众人的祷告呢，我们必须学习要简短的，有它的原则。 Nah, ketika kita berdoa di hadapan umum cukup singkat saja. 第
第二，我们看祷告的原则， Yang kedua, kita melihat prinsip dalam 除 doa 了要 ini 简 adalah 短， selain singkat saja, 也肯定上帝是你祷告唯一的对象。 kita harus memastikan bahwa Allah adalah objek dari doa kita. 主耶稣没有曾经教导我们向天使祷告， Tuhan Yesus tidak mengajar kita untuk berdoa kepada malaikat. 主耶稣也没有教导我们应该向一个伟人祷告。 Tuhan Yesus juga tidak mengajar kita untuk berdoa kepada seseorang. 但是耶稣却教导我们对天父祷告。 Tapi Tuhan Yesus mengajar supaya kita berdoa kepada Bapa di surga. 天父就是我们的上帝，既然是天上的父， Kepada Allah Bapa yang di surga. 我们的祷告就要达到天上。 Doa kita harus sampai ke surga. 有人的祷告 Ada orang yang berdoa 不能通过他的屋顶，什么意思？ tidak bisa dipahami maknanya. 他祷告不能够通过他的屋顶，他的房子的屋顶。 Bahkan doanya ini tidak sampai ke atap rumah. 这个是笑话了哈， Hanya bercanda ya saudara. 因为他们不是向上帝祷告， Karena mereka tidak berdoa kepada Allah. 他们是向屋子里面、向地上的人来言说。 Mereka berbicara kepada barang-barang dalam rumah ini, kepada orang-orang yang di bumi ini. 所以透不过他的屋顶。 Karena itu tidak bisa melampaui atap. 祷告在这里告诉我们，也不是一个数学。 Doa ini juga bukanlah suatu hal yang seperti matematika. 数学需要要注重它的长、减啦、除啦、加啦，它的长、它的短。 Doa ini, kalau matematika itu harus mengikuti satu rumus, mengikuti panjang, lebar, aturannya itu. 祷告不是这样， Doa bukanlah demikian. 祷告也不是音乐或者论它的音调。 Doa ini juga bukan seperti suatu musik yang ada iramanya. 祷告不是演讲要表演他的口才。 Doa ini bukanlah suatu pertunjukan untuk memperlihatkan kebolehannya berbicara. 祷告也不需要注重他的技巧。 Doa ini juga tidak memerlukan satu teknik khusus. 乃是要用信心， Tapi harus dengan iman. 要用真真恳恳的心跟天父说话。 Dengan hati yang tulus dan sungguh berbicara kepada Bapa di surga. 所以我们看到吗？祷告的原则， Sudahkah kita melihat prinsip doa ini? 你说简单也不是简单哦。 Jika kita katakan sederhana, ya juga tidak sederhana. 如果我们不明白， Jika kita tidak memahaminya, 我们就会失去许多很好的真理。 kita akan kehilangan begitu banyak kebenaran. 第三，我们看怎么样是祷告的原则。 Kita melihat prinsip yang ketiga dalam doa. 必须以顺服的心志来祷告。 Kita harus berdoa dengan tekad untuk mentaatinya. 我们要顺服的是谁？ Siapa yang harus kita taati? 当然是我们祷告的对象啦。刚才我们说的天父啦。 Tentulah kita harus bertekad untuk taat kepada objek dari doa kita tadi, yaitu Bapa di surga. 这里告诉我们，祷告不是用来命令上帝， Di sini dikatakan bahwa doa ini bukan untuk memerintahkan Tuhan, 不是通知上帝， bukan mengatur Tuhan, 通知 kasih tahu， untuk memberitahu Tuhan, 或者让上帝快快的成就我们的愿望， supaya Tuhan cepat-cepat mengabulkan permohonan kita. 不是这样。 Bukan demikian. 但是呢，我们求主尝试给我们智慧、聪明，使我们能够很甘愿的、很愿意的来成就上帝的旨意。 Supaya Tuhan memberikan hikmat kepandaian kepada kita dan supaya kita bisa rela mentaati apa yang Tuhan putuskan. 不是我们自己的旨意， Bukan keinginan kita sendiri. 我们要学习，不要忘记学习主耶稣在客西马尼园的祷告。 Jangan lupa saudara, belajarlah seperti Yesus ketika dia di Taman Getsemani. 主耶稣在客西马尼园里就是这样的模式的祷告， Inilah pola ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. 他愿意，他甘心成就父的旨意。 Dia bersedia, dia rela tunduk kepada ketetapan Bapa. 曾经有2队的足球队正在比赛， Ada dua tim yang berlomba di dalam sepak bola. di dalam sepak bola.
当还没有比赛的时候呢，他们有分别的两队的有分别的祷告。 Sebelum bertanding, kedua tim sepak bola ini masing-masing berdoa. 然后呢，有记者来访问一队。 Lalu ada yang mewawancarai mereka. 他访问的时候，他这样问： Dia bertanya demikian di wawancara seperti ini. 上帝听哪一队的祷告？ Tim siapa yang Allah akan dengar doanya? 当然，你们祷告，每一个人都希望能够得胜嘛。 Karena kedua tim ini berdoa, dua-duanya sama-sama ingin menang. 那哪一队的祷告被上帝听，使他们能够胜利呢？ Doa tim yang manakah yang didengar oleh Tuhan sehingga akan menjadi menang? 哇，这个教练很有智慧来回答。 Nah, orang ini dengan sangat berhikmat menjawab. Pelatih ini dengan sangat hikmat 他说： menjawabnya. 我们不是求主给我们胜利， Kita tidak berdoa supaya kita diberi kemenangan. 乃是我们求神、求主来保护我们能够胜利的。但是我们不骄傲，我们失败的，我们不灰心。 Namun kami berdoa supaya ketika kami diberi kemenangan, kami ini tidak menjadi sombong, tapi kalau kami pun tidak menang, kami tidak putus asa. 这个一个很美丽的回答啊， Ini adalah jawaban yang sangat indah, 很 saudara. 有智慧的回答。 Jawaban yang sangat berhikmat. 基督徒的祷告呢，应该是以实践上帝的旨意成为他的目标祷告。 Doa orang Kristen ini harus demikian, mengandalkan, memohon hikmat kepada Tuhan untuk berdoa. 所以呢，我们就看祷告的原则，最后的要先尊重上帝，然后才对自己的需要。 Karena itu saudara, mari kita melihat poin yang terakhir dalam prinsip doa ini, yaitu mengutamakan Tuhan, selanjutnya baru diri kepentingan sendiri. 在主祷文当中对上帝称呼之后呢，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。 Nah, saudara, di dalam doa Bapa kami setelah kita mengatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. 我们将关于上帝的荣耀放在首先的3个愿望。 Nah, kita menempatkan kemuliaan Tuhan itu di pendahuluan, ketiga kalimat pendahuluan. 就是以上帝的名， Yaitu demi nama Tuhan, 以上帝的国， demi kerajaan Tuhan. 以上帝的旨意为先。 Nah, juga jadilah kehendak Tuhan, 就是以上帝为首，第一的。 mengutamakan Allah seluruhnya. Yang pertama itu adalah Allah. 后面的3个愿望呢，才是求我们自己日常所需要的供应。 Nah, ketiga kalimat berikutnya adalah hal-hal yang berkenaan dengan diri sendiri. 这是重要的祷告原则。 Ini adalah prinsip yang penting. 所以戴德森牧师有这样说过一句话： Karena itu pendeta Taylor pernah mengatakan demikian. 如果你关心上帝的事， Jika Anda peduli akan hal-hal tentang Allah, 上帝也必须关心你的事。 pasti Allah pun peduli akan kebutuhan Anda. 换句话说， Dengan kata lain, 祷告的原则 prinsip dalam doa, 先尊重上帝， hormatilah Allah terlebih dahulu. 然后才为自己的需要而祷告。 Baru kemudian berdoa untuk kepentingan diri sendiri. 有一个笑话， Ada satu lelucon. 有一个小孩子每一天上午都很顽皮， Ada seorang anak yang sangat nakal. 妈妈终于不能够忍受， Mamanya juga tidak bisa menghandle-nya lagi. 所以妈妈就采取行动，吩咐他， Jadi mamanya ini memerintahkan dia 叫他回房间去。 masuk saja ke dalam kamar. 妈妈在厨房正在要做饭， Mama mau di dapur bereskan, 你不要 siapkan 出来 makanan. 哈！ Jangan keluar ya. 你在房间想一想，你多么的顽皮， Kamu tinggal saja di dalam kamar, renungkan kenakalanmu. 所以你要为你的顽皮来祷告。 Jadi kamu doakan kenakalanmu itu. 过了不久， Tidak lama kemudian, 这个孩子啊不听话， anak ini tidak dengar. 又回到厨房来报告他的妈妈。 Dia keluar lagi ke dapur untuk lapor kepada mamanya. 他说：“妈妈，我想过了， Mama, saya sudah ingat, 我也祷告了， saya juga sudah berdoa.
哎，妈妈就很高兴了。 Mamanya ini sudah gembira. 啊，真好，我的孩子。 Wah, anak saya ini kamu baik sekali. 这样你这样做呢，也应该帮助你以后更加的听话咯。 Nah, nanti kalau kamu sudah demikian, lain kali kamu akan pasti lebih taat. 你知道吗？这个孩子怎么样说？ Tahu nggak saudara apa yang dikatakan anak ini? 他自高自大，很骄傲的说 Dengan sombong, dengan bangga dia berkata,：“ 他说那不是这样，说不定的。你说我这样说不定的。 Mama yang kamu katakan itu bukan seperti itu. 我没有向上帝祷告，我要听话。 Saya bukan berdoa supaya saya menjadi anak yang dengar-dengaran. 但是我祷告上帝， Tapi saya berdoa supaya Allah, 求上帝帮助你呀、妈妈， Supaya- 你对我要多一点的耐心。 saya berdoa supaya Tuhan berikan mama saya ini lebih sabar kepada saya. 亲爱的弟兄姐妹，我们常常怪别人， Saudara-saudara, seringkali kita 怪别人， menyalahkan orang lain. 我们也不喜欢照上帝的旨意， Kita juga tidak suka mencari ketetapan 我 Tuhan. 们自己没有好好的省察自己。 Kita tidak baik-baik memeriksa diri kita. 有人借着祷告能够使到自己更新， Ada orang yang melalui doa memperbarui dirinya. 我其中一个，我常常就是借着祷告的时候来改正、来修正、来检查自己。 Saya juga menggunakan doa ini sebagai satu hal yang untuk memangkas saya, memperbaiki saya. 我求主也帮助弟兄姐妹能够这样做。 Saya juga mohon supaya Tuhan menolong saudara bisa berlaku demikian. 但是又有人却是越会祷告呢，越骄傲。 Tapi juga ada orang-orang yang semakin banyak berdoa menjadi semakin sombong. 我们是属于哪一个呢？ Kita ini masuk kelompok yang mana? 亲爱的弟兄姐妹，有很多时候祷告不进步， Saudara sekalian, seringkali doa itu sepertinya tidak ada kemajuan. 有人信了主10年、20年，他的祷告不进步， Ada orang yang sudah percaya 10-20 tahun namun tidak ada kemajuan dalam berdoa. 他自己都曾经这样说嘛。 Dia sendiri juga berkata 你 demikian. 不要叫我祷告呀， Jangan minta saya berdoa ya. 去探访的时候，千万不要叫我祷告啊。 Ketika kita pergi besuk, jangan minta saya untuk berdoa ya. 祷告不进步有3个原因。 Ada 3 penyebab mengapa doa itu tidak ada kemajuan. 第一，我们看到 Yang pertama, 他常常照自己的喜欢去想他要想的， karena dia seringkali berpikir hanya menurut kesenangannya sendiri. 因为他祷告的时候要用思想去想嘛， Karena ketika dia berdoa, dia berpikir dan berpikir lagi. 所以他的失败呢，他的不能进步呢，就是常常照自己的喜欢。 Jadi poin kegagalannya kenapa ia tidak maju adalah karena ia hanya memikirkan apa yang dia senangi. 第二，我们看不能进步的原因， Yang kedua, alasannya mengapa dia tidak bisa maju, 这个人就常常照自己的成见去说。 karena dia hanya berkata yang menurut prasangkanya sendiri. 其实问题是没有这样， Sebenarnya masalahnya tidak begitu. 但是他就是照着他自己的成见，然后他要祷告的什么，他就这样说，所以他的祷告就不能进步了。 Namun dia merangkai prasangkanya sendiri, sehingga ketika dia berdoa, dia katakan seluruh prasangka-prasangkanya itu, maka doanya ini tidak ada kemajuan. 第三， Yang ketiga, 这样的人常常照自己的习惯去做， orang ini seringkali melakukan hal-hal ini yang menurut kebiasaannya sendiri. 所以当他要祷告，他就照自己的习惯，我的习惯就是这样，你要我什么？啊？ Nah, makanya ketika dia berdoa, dia juga hanya melakukan apa yang menurut dia biasa dia lakukan. Apa yang kamu mau saya lakukan? 所以呢，他的祷告呢不能进步。 Karena itu tidak ada kemajuan dalam doanya. 所以，亲爱的弟兄姐妹， Karena itu saudara-saudari sekalian yang terkasih, 祷告却是我们品性和我们灵性进步的机会。 karena itu doa sebenarnya adalah kesempatan untuk kita menjadi lebih bagus, menjadi terbangunkan 呀，我们的灵性 karakter， karakter kita. 我们的灵性，我们的品性 rohani Karakter kita。 dan kerohanian kita ini harusnya terbangunkan. 呀，我们能够进步， Kita harusnya bisa maju. 接着祷告，我们能够进步； Melalui doa kita bisa menjadi lebih 接着 maju. 祷告，我们能有进步的机会。 Melalui doa ini kita memiliki kesempatan menjadi lebih baik. 就是当我们能够明白， Yaitu ketika kita bisa memahami, 祷告也就是要放弃自己，
Doa ini juga artinya melepaskan diri sendiri. 呀，不是我， Bukan saya lagi, 是圣灵来引导我。 tetapi Roh Kudus yang menuntun saya. 我求圣灵进入我的心中，来教导我怎么样祷告。 Saya mohon supaya Roh Kudus masuk ke dalam hati saya, memimpin, menolong saya bagaimana berdoa. 凡事我要与上帝商量， Dalam segala hal saya mau berdiskusi, berbincang-bincang dengan Tuhan. 好叫我们一直活在进步当中。 Demikianlah baru kita bisa mengalami kemajuan dalam hidup ini. 所以天天借着祷告， Karena itu marilah melalui doa setiap hari. 凡事都与上帝来商量， Berdiskusi dengan Tuhan dalam segala hal. 天天借着祷告来更新自己。 Setiap hari memperbaharui diri melalui doa. 这样就是每一个基督徒应该实践的信息。 Inilah hal yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. 我们祷告， Mari kita berdoa. 天父，我们谢谢你 Bapa di surga, kami berterima kasih. 帮助我们。 Bantulah kami. 当我们念主祷文的时候， Ketika kami menghafal menyebutkan doa Bapa kami, 我们不是这样的过去， bukan saja demi lewat begitu saja. 但是我们要借着主耶稣教导我们的主祷文来更新我们每一个人。 Tapi kami mau memperbaharui setiap dari kami melalui doa Bapa kami ini. 主啊，让我们知道祷告的重要， Supaya kami bisa mengerti pentingnya berdoa. 让我们知道祷告的原则， Supaya kami tahu prinsip dalam berdoa. 也让我们知道祷告是要应该以怎么样的方式来祷告。 Juga supaya kami tahu bagaimana kami harus berdoa. 求主帮助我们， Mohon kiranya Tuhan menolong kami. 从今天开始， Mulai saat ini 在 Tuhan. 将来的日子， Di hari-hari yang akan datang ini. 我们不断的要学习主祷文的一系列的讲道， Kami akan terus belajar tentang isi dari doa Bapa kami ini. 让我们不是成为马马虎虎用祷告文来祷告的人， Supaya kami tidak menjadi orang yang sembarangan saja mengucapkan doa Bapa 但 kami. 是我们要很有原则来祷告， Tapi kami bisa berdoa dengan satu prinsip 并 yang 且我 benar. 们也明白祷告的内容， Bahkan kami bisa memahami intisari dari doa. 让我们的祷告能够进步。 Supaya kami mengalami kemajuan dalam berdoa. 求主带领帮助， Tuhan pimpin dan tolonglah 我 kami. 们如此祷告，奉靠耶稣的名， Demikianlah kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 上帝祝福大家。 Tuhan berkati saudara sekalian. 弟兄姐妹，我们要回应神的话，来吧！我们对我们的神说，对我们的上帝说：“我愿意降服，我愿意在神的怀里降服，因为你是我们天上的阿爸父神，因为你是我们天上的主，我愿意降服。” 十字架上的光芒，温柔又慈祥，带着主爱的力量，向着我照亮。我的心不再隐藏，完全的盼
完全的摆上，愿主爱来浇灌我，在爱中的自由释放。我愿意降服，我愿意降服，在你爱的怀抱中，我愿意降服。你是我的主，你是我的主，永远在你怀抱中。你是我，你是我，我愿意降服，我愿意降服，我愿意降服，在你爱的怀抱中，我愿意降服。你是我的主，你是我的主，永远在你怀抱中。你是我，你是我的主。阿门。让上帝的爱，让上帝的力量可以给我们能力来度过我们的每一天。弟兄姐妹，我们今天早上的团契先到这里为止，我们下个星期四见。上帝祝福你们，拜拜，拜拜，拜拜。